الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Syirik kecil ialah setiap perbuatan yang boleh mengundang kepada melakukan syirik besar dan menjadi wasilah ke arahnya. Syarat menegah amalan tersebut dan menamakannya sebagai syirik. Ia kadang-kadang berlaku pada amalan. Okey. Syirik maknanya menduakan Allah, menyengutukan Allah, menganggap ada tandingan, ada sekutu, ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu asal makna syirik. Syirik yang pertama ni disebut sebagai syirik yang besar. Syirik yang besar ini, si pelakunya boleh menyebabkan seseorang itu akan terkeluar daripada agama Islam. Syirik yang besar, seseorang itu akan terkeluar daripada agama Islam. Seperti menyembah berhala, ada Tuhan yang lain daripada Allah, ada makhluk yang berkuasa seperti Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Yang keduanya syirik kecil. Syirik kecil ini di antaranya seseorang yang melakukan sesuatu amalan, sesuatu ibadat, sesuatu kebaikan, sesuatu ibadah. Asal-asalnya ibadah ini, tujuan kita melakukan ibadah adalah untuk mempersembahkan kepada Allah, untuk memperlihatkan kepada Allah. Kita nak tunjuk kepada Allah amalan yang kita buat, sebab amalan itu sendiri memang diperintahkan oleh Allah. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan melakukan ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah. Jadi asal ibadat ni nak mempersembahkan kepada Allah, nak pamerkan, nak tunjuk kepada Allah. Itu asal ibadat, memang disuruh begitu. Tiba-tiba ada di kalangan manusia ni, dia buat ibadat nak tunjuk kepada orang, nak tunjuk kepada makhluk. Tujuannya apa? Supaya dapat pujian, sanjungan. Itu juga termasuk di dalam syirik, perbuatan tersebut, tetapi syirik yang kecil. Okey, terus. Antara syirik kecil ialah A. Sedikit riak. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muhammad bin Labid radhiyallahu anhu, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah?" Qala riya'u yaqulu Allah azza wa jalla lahum yawm al-qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maksudnya, sesungguhnya apa yang aku paling takut menimpa anda sekalian ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, riak. Allah SWT berfirman pada hari kiamat, ketika mana manusia diberi balasan terhadap amalan yang mereka lakukan, pergilah kepada orang-orang yang anda tunjukkan sifat riak di dunia dahulu. Lihatlah adalah anda menemui apa-apa balasan di sisi mereka. Okey. Kalau syirik besar yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam, ramai orang takut. Semua berhala, semua tokoh menganggap ada Tuhan yang lain. Orang takut. Jadi kalau orang Islam kita ni, dia tak berani buat macam tu. Tetapi sesuatu benda yang tak nampak ini, yang disebut sebagai syirik yang kecil, sebagaimana yang disebutkan tadi, buat ibadat untuk tunjuk, untuk pamerkan, memperlihatkan kepada orang. Jadi di dalam hadis ni, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaqulullahu azza wa jalla lahum, berkata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka mana tu? Mereka yang buat ibadat, amalan nak tunjuk kepada orang, nak memperlihatkan kepada orang. Idza juziyan nasu, apabila
balasan akan manusia. Kan balasan sembahyang, puasa, zakat, haji, berselawat, berzikir, baca Quran. Allah Ta'ala bagi balasan, bagi pahala, ganjaran kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Sebab apa dia bagi? Sebab mereka ini buat ibadah, amalan kerana Allah. Jadi Allah Ta'ala balas. Kebajikan, amalan, ibadat yang dibuat, Allah Ta'ala balas. Setelah semua amalan manusia itu dibalas, lalu Allah Ta'ala kata, izhabu ilal ladzi kuntum tura'una fid dunya. Ada orang yang buat ibadat kerana manusia, nak tunjuk kepada orang, kamu pergilah kepada orang yang kamu nak memperlihatkan ibadat kamu di dunia dulu. Kita buat ibadat ni, buat amalan kebaikan, kita nak tunjuk ke orang kan. Allah Ta'ala kata, pergi lah jumpa orang tu, mintalah pahala kat dia, mintalah ganjaran kepada dia, mintalah balasan kepada dia, jangan minta kat aku, sebab kamu buat ibadat bukan kerana aku. Lalu Allah Ta'ala tanya, hal tajiduna indahum jazaan, adakah mereka boleh bagi balasan? Mereka boleh tak bagi pahala? Hak kita nak buat ibadat ni kerana manusia nak tunjuk kat orang, nak pamer kepada orang tu, minta kat dia. Jadi orang tu boleh bagi balasan tak? Boleh bagi ganjaran tak? Mampu tak bagi pahala? Hasil pahala tu dimasuk dalam syurga. Orang tu boleh masuk syurga kan? Boleh memasukkan seseorang yang buat ibadat kerana dia itu masuk syurga. Boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Jadi apa perlunya kita buat ibadat nak tunjuk ke orang? Apa perlu? Sebab orang tu tak boleh bagi sebarang ganjaran dan juga balasan. Ini satu hadis ni sebagai peringatan lah kepada kita semua yang buat sesuatu kebaikan, ibadah. Kalau seorang-seorang ni tak apa nak buat sangat ibadah ni, kalau depan orang tu rajinnya, derma bersama, ambil gambar lagi kan. Kalau tak ambil gambar tak puas hati. Lebih lagi dekat pilihan raya kan, bagi beras kan, mesti tak gambar. Kalau tak ambil gambar tu tak boleh kan. Ada juga keadaan tertentu perlu kita nak tarik orang lain supaya buat kebajikan macam kita. Atas tujuan tu tak apa, tapi secara berlebih-lebihan, dibimbangi kebajikan, amalan kebaikan itu bukan kerana Allah, tetapi nak tunjuk kepada orang. Dia takut ni amalan yang disebut dalam hadis ni merangkumilah kita semua tanpa tertentu kepada mana-mana pihak, tanpa ditujukan kepada mana-mana individu, untuk kita semua yang melakukan ibadat ini, supaya kena hati-hati, supaya ibadat, amalan yang kita buat ni bukan kerana makhluk, kerana manusia, tetapi semata-mata kerana Allah, yang Allah lah yang akan memberi balasan dan ganjaran. Okey, terus B. Bersumpah bukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada syirik yang kita sebutkan tadi, syirik apa? Syirik yang kecil kan, bersumpah. Bila kita bersumpah dengan sesuatu, kita menganggap sesuatu itu ada kebesaran. Demi matahari dan bintang, demi masjid, demi Kaabah. Kita menganggap matahari, bintang, Kaabah itu ada keajaiban, ada kebesaran, ada kehebatan. Sebab tu sumpah dengan dia. Sebab orang jahiliah dia bersumpah dengan nama Tok dia, berhala dia, sebab dia menganggap Tok ada kelebihan, berhala ada kelebihan. Jadi bersumpah selain daripada Allah, termasuk daripada sebahagian daripada bentuk syirik. Okey, terus Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Maksudnya, sesiapa yang bersumpah bukan dengan Allah, sesungguhnya dia telah kufur atau syirik. Antara bentuk bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah bersumpah dengan Nabi, Kaabah, wali, pembesar negara, tanah air, nenek moyang dan lain-lain makhluk. Hal tersebut kerana dengan bersumpah selain daripada Allah bererti membesarkan perkara yang dijadikan bahan bersumpah tersebut. Perkara yang sewajarnya dibesarkan dan disucikan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, la tahlifu bi baikum. Maksudnya, jangan bersumpah dengan nenek moyang anda. Sebagaimana yang dimaklumi dalam agama, bersumpah dengan nama Allah secara dusta adalah salah satu daripada dosa besar. Tetapi syirik, meskipun syirik kecil, adalah lebih besar daripada segala dosa besar berdasarkan pandangan fuqaha sahabat. Fuqaha maknanya ulama-ulama fiqh daripada kalangan sahabat. Jadi dia kata yang ni,
Walaupun syirik kecil, tetapi dia adalah syirik kecil tapi dosa besar. Syirik besar murtad terus lah. Syirik besar murtad terus, kafir terus. Sebab apa? Kerana meletakkan makhluk ini sama besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dia bersumpah ni, maknanya dia mengagungkan sesuatu benda yang dia sumpahkan itu. Yang kata dosa besar ini, dia kata syirik yang kecil ini yang melibatkan, yang dianggap sebagai dosa besar, pandangan fuqaha. Fuqaha ni ulama-ulama fiqh daripada kalangan sahabat. Maknanya kuatlah pendapat tu daripada kalangan sahabat, bukan sahaja daripada mazhab, daripada pandangan fuqaha daripada kalangan sahabat. Okey, terus C. Memakai gelang atau benang. Okey. Bukan saja pakai. Bukan kata pakai macam perempuan pakai gelang tu sebagai perhiasan kan. Bukan maksud yang macam tu. Macam pakai sesuatu gelang, benang sebagai tanda apa? Azimat. Pakai gelang azimat, benang azimat, rantai dan sebagainya. Sebab apa? Mungkin ada jampi mentera di situ. Kadang-kadang cincin pun ada, pakai cincin. Oh, cincin ni jangan main ni. Batu dia ni batu permata. Batu ni daripada taring rimau. Sama ada rantai, cincin dan gelang itu, tujuan pakai itu untuk apa? Kerana ada kepercayaan, ada i'tiqad, ada keyakinan. Benda itu boleh memberi bekas. Memberi bekas ni apa makna? Boleh memberi kesan. Kalau ini lebih-lebih lagi orang yang jadi suka main bomo ataupun orang yang belajar silat. Biasa-biasanya silat-silat yang tertentu dia bagi rantai. Pakai rantai ataupun gelang. Bila nak bertempur, dia pakai. Bila pakai tu dia mari semangat lain. Sebab apa mari semangat lain? Sebab benda tu duk bergantung di situ. Bila tak pakai jadi takut. Maknanya di situ ada apa? Ada kepercayaan terhadap benda yang boleh memberi kesan. Tangkai itu, gelang itu boleh memberi kesan. Okey, terus. Tauhid tidak menafikan pengambilan sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pada alam maya ini, seperti menggunakan makanan untuk kenyang, air untuk menghilangkan dahaga, ubat-ubatan untuk rawatan, senjata untuk mempertahankan diri dan lain-lain yang Allah jadikannya sebagai alat untuk sampai kepada musabah. Apabila seseorang sakit dan menemui doktor, kemudian doktor memutuskan pesakit terlibat perlu menggunakan ubat-ubatan tertentu, melakukan pemudahan atau lain-lain, kemudian pesakit berkenaan melakukan apa yang disarankan oleh doktor terlibat, itu sama sekali tidak keluar daripada ruang lingkup tauhid. Okey. Bukan kata tak boleh ambil sesuatu bahan, sesuatu benda sebagai alat. Sebab bahan ataupun alat itu, kalau berdasarkan kepada kajiannya, dia sememangnya memberi manfaat, sememangnya memberi kebaikan. Contohnya kita makan ubat, ada kajian bila makan Panadol ke Dosil ke, pening kepala ni sembuh, maknanya ada kajian di situ. Kita perut lapar, kita makan nasi, kenyang, ada kajian. Dan itu dipanggil hukum adat. Hukum adat ini dia sah bersalahan. Adat makan dia ada kenyang, ada makan ada kenyang. Bila tak makan lapar, itu hukum adat. Minum dihilang dahaga, hilang kehausan, itu adat. Adat ini maknanya hukum kebiasaan melalui tajribah. Apa makna tajribah? Melalui, maknanya pengalaman, melalui benda tu pernah berlaku sebelum-sebelumnya. Maksudnya sebelum-sebelumnya kita makan kenyang, minum hilang dahaga, makan ubat ni sembuh. Yang tu tak salah kita ambil sebagai bahan, sebagai sebab. Sebab Allah Ta'ala menjadikan semua benda dalam dunia ini, dia ada munafaat, dia ada kebaikan, dia ada faedah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala kata, tidak Allah Ta'ala jadikan sesuatu benda itu sia-sia. Contohnya kita kata Allah Ta'ala jadikan hutan belantara kan, hutan semak samun, orang pergi cari apa dia? Akar-akar kayu seperti tongkat ali untuk menyembuhkan kecil manis,
akar-akar kayu yang tertentu, daun-daun kayu yang tertentu. Sekarang ni yang terbaru, viral tentang ada kajian yang terbaru mengatakan bahawa kulit kayu manis itu dapat mengurangkan gula di dalam darah. Sebab Allah Ta'ala kata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah kamu menjadikan sesuatu itu sia-sia. Pokok kayu dia ada manfaat dia, bijirin, apa dia daun-daun kayu, semua ada manfaat. Daun ketul pun ada manfaat. Orang kata kecil manis ke, darah tinggi boleh. Tapi dia ambil kadar yang tertentu lah. Semualah secara kesimpulannya dia ada manfaat. Tak ada sesuatu Allah tak ada bagi jadi sia-sia. Kadang-kadang perubatan itu dia ambil akar kayu ataupun daun-daun kayu, kadang-kadang daripada binatang, empedu binatang umpamanya. Ada kajian yang menunjukkan begitu. Kalau itulah maknanya ada sebabnya, hukum dia harus kita guna dengan syarat sebagaimana yang kita ketahui, benda, alat, ubat tidak boleh memberi bekas. Memberi bekas apa maksud? Memberi kesan. Yang memberi kesan adalah Allah. Tetapi Allah Ta'ala jadikan semua ada manfaat. Tetapi tangkai itu tadi, kalau kita pakai, ada tak kajian, maknanya ahli perubatan, doktor ke, bila pakai tangkai ni orang kecil manis sembuh, orang dari darah tinggi sembuh, pakai tangkai ke, pakai gelang ke, rantai ke. Kalau dia kena sakit gout, pakai ni sembuh. Ada kajian tak? Tak ada. Bila tak ada, kita pakai itu sebab apa? Sebab di sana ada unsur kepercayaan, i'tiqad dia boleh memberi bekas. Macam orang silat, duk belajar silat kan, dia pakai tangkai tu kan. Orang boleh pakai tu, dia jadi semangat. Dia berani nak bertempur dengan orang, berani bergaduh dengan orang, dia mari syekh. Semangat ni dia mari syekh. Dia berani. Keberanian dia tu luar biasa. Siapa yang bagi dia berani ketika itu? Bukan tak benda tu ke? Bukan jin ke? Bukan syaitan ke? Maka sebab itu di dalam hadis larang kita pakai tangkai ni. Tadi sebut apa dia? Tangkai, gelang dan sebagainya. Kerana di sana ada unsur keyakinan dan kepercayaan. Dia berbeza dengan kita makan ubat. Yang tu memang ada kajian. Okey, terus. Sebaliknya, perkara yang menafikan dan bertentangan dengan tauhid adalah merujuk kepada pengambilan perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghapuskan bala yang telah berlaku atau mengelakkannya daripada berlaku. Antaranya memakai gelang daripada logam tertentu atau benang yang diikat pada lengan. Dalam hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu menjelaskan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara ala 'adud rajulin halqatan urahu qala min sufrin wa qala wa hakama hadhihi qala min al-wahinati qala ama inna la taziduka illa wahnan bidha anka fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Maksudnya, Nabi SAW melihat satu gelang pada lengan seseorang lelaki. Kata Imran, aku melihat dia berkata, besi daripada warna kuning. Nabi SAW bersabda, Silakan, ada apakah ini? Lelaki itu menjawab, takkan, yang boleh menghilangkan kelemahan. Nabi SAW bersabda, benda ini tidak akan menambahkan anda, melainkan kelemahan sahaja. Buanglah. Jika anda mati dalam keadaan ia berada pada lengan anda tidak akan berjaya selama-lamanya. Pakai gelang. Sebab tu kita kata kalau gelang ni tadi di sana ada kepercayaan. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi suruh buang. Nabi kata celakalah. Tidaklah perkara ini melainkan mendatangkan kelemahan. Maksudnya bila dia tak pakai tangkal itu, dia jadi berani tak? Tak jadi berani lah. Dia jadi lemah. Bila pakai jadi berani. Bila pakai jadi kuat. Bila pakai jadi hebat. Bila dia tak pakai, bila dia jadi lemah tu, apa perasaan dia? Oh, jadi lemah ni sebab tak pakai ni, sebab tak pakai tangkai tu. Jadi akidah dia pergantungan dia kepada Allah ataupun kepada tangkal tu. Kepada tangkai tu lah. Sebab tak pakai tu jadi lemah, jadi takut. Jadi ini sebahagian daripada bentuk syirik yang dapat merosakkan keimanan seseorang kerana meletakkan makhluk itu memberi kesan ataupun memberi bekas. Okey, terus. Rasulullah SAW membantah keras tindakan yang dilakukan oleh lelaki itu sebagai satu amaran agar menjauhi syirik
dan mengajar para sahabat supaya menutup pintu yang boleh menyumbang kepada syirik. Oleh kerana itu, ketika Huzaifah Al-Yamani menziarahi seorang pesakit dan mendapati pada lengan beliau terdapat satu benang yang diikat dengan tujuan untuk mengelakkan demam, beliau terus membuang benang itu dan seterusnya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Maksudnya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Jadi kita tengok dalam asar sahabat ini, Huzaifah bin Yaman kan. Huzaifah bin Yaman ni banyaklah soalan-soalan pelik yang dikemukakan kepada Rasulullah. Hadis Huzaifah pun selalu kita baca. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan an yudrikani. Banyak orang tanya Rasulullah benda-benda yang baik. Kalau buat macam ni, apa amalan, apa ganjarannya, kelebihannya. Tanya benda yang sonok, menyeronokkan orang. Aku tanya satu benda yang buruk, dibimbangi keburukan itu akan menimpa aku. Jadi di antara perkara yang ditanya oleh Huzaifah ini, di akhir zaman apa yang akan berlaku? Du'atun ala abwabi jahannam. Banyaknya penyeru-penyeru kepada neraka jahannam. Panggil orang, dakwah orang bukan ajak masuk syurga, ajak masuk neraka. Okey. Jadi Huzaifah ni bila dia tengok orang sakit tu pakai tangkal dekat tangan dia, bila dia pergi ziarah orang tu siapa? Kalau di zaman Rasulullah, dia sahabat lah. Kalau Rasulullah dah wafat, di zaman dia sama ada sahabat ataupun tabi'in. Jadi sahabat dan tabi'in ni bergantungan mereka kuat tak kepada Allah Ta'ala? Kuat. Dan mereka lebih baik daripada kita. Sebab Quran mengiktiraf, mengakui tentang kehebatan mereka. Kuntum khaira ummatin. Kamu sebaik-baik umat. Jadi orang duk beralasan hanya mengambil berkat kepada benda. Sudah tentu sahabat ini akidah dia kuat kepada Allah, tapi bila pakai gelang ni dibimbangi takut jadi syirik. Sedangkan pergantungan mereka cukup kuat kepada Allah Ta'ala. Zaman Rasulullah dilarang, zaman sahabat pun dilarang. Jadi pesakit itu kata dapat mengelakkan demam. Tapi demam dia tak sembuh-sembuh juga. Kalau dapat mengelakkan demam, dia pakai itu sembuh, tak sembuh juga. Jadi Huzaifah tengok tindakan lelaki itu pakai tangkal kat tangan dia, lalu dia baca ayat Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah beriman oleh kebanyakan daripada manusia dengan Allah illa wa hum musyrikun, melainkan di dalam keadaan mereka syirik kepada Allah. Macam mana beriman dalam waktu yang sama dianggap sebagai syirik? Tang semayang, okey, semayang di awal waktu, semayang berjemaah, puasa, zakat, haji, berselawat, baca Quran, berzikir, bersedekah dan sebagainya. Hak tu tunjuk ciri-ciri sifat-sifat sebagai orang yang beriman. Semayang menunjukkan bukti orang beriman. Bersedekah, berpuasa, tak cukup dengan Ramadan, sambung lagi puasa 6. Itu di antara ciri orang beriman. Kelang-kelang tu dalam keadaan begitu, ada juga perbuatan syirik. Tang amalan lain okey, ciri dan sifat orang beriman. Kelang-kelang tu ada juga perbuatan syirik, iaitu percaya kepada tangkal. Hak ni banyak. Sembahyang rajin, kuat sembahyang, berzikir pun kuat, baca Quran pun kuat, tapi ada kepercayaan kepada makhluk selain daripada Allah boleh memberi bekas, boleh memberi kesan. Tengok pakai tangkal ni boleh sembuh demam, tapi kita tengok tak sembuh-sembuh juga. Nampak. Jadi tak ada guna pakai sesuatu azimat ataupun sesuatu tangkal, kerana tidak memberi sebarang kesan ataupun kebaikan kepada orang yang pakai. Okey, terus B. Menggantungkan tangkal pada leher kanak-kanak. Dulu-dulu kita ada juga, masyarakat kita dulu pada leher ataupun lengan. Bayi-bayi yang dilahirkan pakai, nak halau jin syaitan kan, kepercayaan. Maknanya tangkal tu yang boleh memberi kesan. Kalau tak pakai, jin kacau, syaitan kacau. Sebab itu kanak-kanak bayi-bayi ni selalu menangis di malam hari kan. Malam hari, kadang-kadang siang pun dia menangis. Bagilah pakai tangkal.
Jadi kadang-kadang duk menangis juga. Bayi ni yang tak boleh bercakap, tak boleh nak bagi tahu apa masalah yang berlaku kepada dia, kadang-kadang dia kembung perut. Kita tuduh jin. Kadang-kadang perut dia lapar. Jin yang duk kacau ni. Kadang-kadang semut gigit dia, serangga, semut, nyamuk dan sebagainya. Ni jin lah duk kacau ni. Selain daripada pakai tangkal, masa waktu maghrib, merasap kayu ataupun sabuk di bawah rumah. Orang tua-tua dulu nak pergi halau jin. Lagi jin mari. Pasang apa dia? Asap tu lagi jin mari. Pasang kemenyan dan sebagainya kan. Jadi ini semua kepercayaan karut bukan sahaja ada wujud di zaman jahiliah, bahkan zaman kita sekarang pun masih wujud. Tapi dah kurang dah apabila mengaji tentang akidah, mengaji tentang syirik, mengaji tentang bahawa selain daripada Allah tidak boleh memberi bekas, memberi makhluk, maka berkuranganlah amalan-amalan khurafat yang dilakukan di dalam masyarakat kita. Salah satu daripadanya yang melibatkan syirik yang kecil ataupun tersembunyi ini menggantungkan tangkal pada leher kanak-kanak. Okey, terus. Menggantungkan tangkal pada leher kanak-kanak menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat Arab. Ia dilakukan bertujuan untuk mengelakkan gangguan jin atau terkena penyakit ain atau seumpamanya. Namun ia telah dibatalkan oleh Islam. Baginda SAW mengajar para sahabat bahawasanya tidak ada yang menegah maupun menahan bala bencana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dalam hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menjelaskan, Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu. Maksudnya, sesiapa yang menggantungkan tangkal, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyempurnakan hasratnya. Sesiapa yang menggantungkan ubat guna-guna, Allah tidak akan melaksanakan tujuannya. Penggunaan tangkal oleh seseorang menunjukkan hati orang itu telah terikat dengan tangkal tersebut dalam menghasilkan sesuatu kebaikan atau membendung sesuatu keburukan. Inilah yang mengundang kepada kesyirikan kerana melibatkan keyakinan terhadap sesuatu yang boleh mengundang kebaikan atau menolak keburukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dan jika Allah menimpakan engkau dengan bahaya bencana, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya melainkan diri dia sendiri. Dan jika ia melimpahkan engkau dengan kebaikan, maka ia adalah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tangkal mempunyai banyak jenis dalam kalangan masyarakat Arab dan juga Melayu. Ada yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran yang dipahami maksudnya dan perkataan-perkataan yang tidak dipahami. Tangkal yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran bagi sesetengah ulama tidak menjadi masalah menggunakannya, dan sesetengah ulama yang lain menolaknya sama sekali. Penggunaan tangkal yang tidak diketahui kandungan dan maknanya sangat berbahaya kerana boleh mengundang kepada kesyirikan, bahkan termasuk ke dalam arti kata dosa besar. Menghilangkannya adalah wajib bagi setiap orang yang mampu melakukan demikian. Bahkan menurut Sa'id bin Jubair, sesiapa yang memutuskan satu tangkal daripada seseorang, dia memperoleh ganjaran seolah-olah merdeka seorang hamba perempuan. Jadi memerdekakan hamba. Di zaman Nabi dia ada sistem perhambaan. Hamba-hamba ni kadang-kadang berlaku dengan sebab peperangan. Pihak musuh kalah, mereka menjadi tawanan. Maka tawanan itu diambil sebagai hamba. Hamba ni maknanya untuk menguruskan kerja-kerja rumah lah, memasak, berkebun, membersih pakaian dan sebagainya. Jadi kadang-kadang hamba itu dibeli untuk menguruskan rumah tangga. Tujuan ada hamba ini, di atas tujuan dan maksud, bila seseorang tuan dia ada hamba, dia dapat menyampaikan dakwah, didikan, tarbiyah kepada hamba ni jadi orang yang baik. Kadang-kadang hamba ni orang kafir, jadi kita menjinak dia, kita santuni hamba ini, kita tunjuk akhlak yang baik, maka lama-kelamaan dia akan masuk Islam. Dan sebab itu ada di dalam hadis kan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga disebut oleh Imam Syafi'i dibawa oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah dan juga di dalam kitab Al-Um. Seorang tuan ni, dia ada hamba dia. Hamba dia mengembala kambing di
lereng bukit Madinah. Suatu hari serigala makan kambing dia, lalu dia panas, dia geram. Atas kelalaian hamba dia tadi, serigala terkam makan kambing dia. Lalu diberitahu kepada Tuhan, kambing kamu ni dimakan oleh serigala. Dia pun marah, lalu dia tampar hamba dia. Bila dia tampar, dia menyesal sebab dia sahabat, dia orang yang baik. Dia tak boleh nak kawal diri dia sebab kambing dia mati. Lalu dia bawa hamba dia pergi bertemu dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, cuba test tengok, aku nak merdekakan dia. Kalau dia Islam, kalau dia beriman kepada Allah, aku akan memerdekakan dia. Sebab dia nak tebus kesalahan dosa dia tampar hamba dia tadi. Rasulullah tanya, man ana? Siapa aku? Dia kenal tak Rasulullah ni? Dia kata, anta Rasulullah. Dia iktiraf Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah. Kalau dia kata kamu Muhammad je, tu bukan orang Islam. Anta Rasulullah, kamu adalah pesuruh Allah. Dia kenal dan dia terima lah Rasulullah itu sebagai pesuruh Allah. Aina Allah? Dia tunjuk fis sama, di langit. Dia tunjuk di langit tu hadis tu. Hadis tu hadis sahih. Orang kata hadis ahad dan sebagainya, puak-puak berhaluan kiri ni dia macam-macam, dia takwil kan, itu terpulanglah kepada dia. Dia takwil macam-macam. Tapi hadis ni sahih. Lalu Rasulullah kata, aqtiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia kerana dia seorang yang beriman. Jadi nak ceritanya hamba ni tadi, maknanya hamba itu berlaku kadang-kadang sebab peperangan, kadang-kadang sebab dibeli. Memerdekakan seorang hamba ini ganjaran pahala yang begitu besar. Jadi dalam riwayat yang kita bacakan tadi, orang yang menanggalkan, menghilangkan tangkal yang ada kepada orang, pahala dia sama dengan memerdekakan hamba. Sebab dia berjaya mengalih iktikad seseorang daripada percaya kepada tangkal kepada percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriktikad kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah yang boleh memberi mudarat dan juga manfaat. Senang ke? Benda tu dah jadi darah daging kepercayaan. Boleh jadi bergaduh, boleh jadi bertumbuk, boleh jadi berbalah kalau kita tarik, kita kalih kepercayaan orang. Hadut dalam masyarakat sekarang ni pun macam tu. Kita kalih pandangan hak pegang menjadi pegangan tradisi dia. Senang ke? Contohnya kita kata kenuri arwah ni tak sunnah. Kelahi lah. Bergaduh. Benda-benda yang lain pun sama lah. Kita nak cuba kalih. Tak boleh. Benda ni dah diamalkan sekian yang lama. Yang nak memecah belahkan masyarakat ni, golongan ni buat Wahabi. Kita nak buat lama dah. Sebab bila kita tarik, kita kalih kepercayaan dia, menjadi satu masalah yang besar. Jadi ini kita kalih kepercayaan daripada percaya kepada tangkal kepada percaya kepada Allah yang memberi kesan. Bukan senang tu. Sebab tu ganjaran pahala dia besar. Sebagaimana memerdekakan ataupun membebaskan seorang hamba. Okey, terus. Al-Qardawi lebih cenderung kepada ulama yang tidak mengharuskan penggunaan tangkal daripada ayat-ayat Al-Quran atas alasan berikut. A. Umum larangan penggunaan tangkal dan ia sama sekali tidak mengecualikan sesuatu apapun. Jadi larangan umum menggunakan tangkal. Sama ada tangkal itu ada ayat Quran ke tak ada ayat Quran, itu kira lain. Kalau ada ayat Quran pun dia percaya kepada tangkal tu, bukan percaya kepada ayat tu. Percaya kepada ayat pun tak boleh. Ayat yang boleh memberi bekas, bukan Allah. Dibaca bismillah berapa seribu kali satu hari ke, Fatihah ke, kerana ayat inilah dapat sesuatu kelebihan kepada dia. Syirik juga. Sebab dia akidah dia kepada ayat. Dia nak macam mana akidah tu? Akidah kita 100% kepada Allah, bukan kerana ayat. Ayat tu cuma kita ambil berkat itu sahaja. Tapi yang memberi kesan bukan kerana ayat. Baca ayat kursi ke, baca Fatihah, ayat-ayat yang tertentu, tak kira lah apa-apa ayat, ambil berkat. Tetapi bila berlaku sesuatu keajaiban, sembuh sesuatu penyakit dengan amalan sesuatu ayat, bukan ayat penyembuh, tetapi yang menyembuh adalah Allah. Sebab itu sebagai ulama kata ayat Quran ke bukan ayat Quran kan sama je. Sebab dia meletakkan tangkal itu boleh memberi kesan, bukan Allah yang memberi kesan. Okey, terus. B. Penutupan pintu yang boleh mengundang kepada syirik. Walaupun mungkin di sana ada pandangan cara nak tutup pintu. Kalau dibuka lebih besar, tu yang ada yang kata boleh berdoa kepada pokok. Sebab apa? Pokok bukan boleh memberi bekas, memberi kesan, cuma kita ambil berkat. Esok pokok, esok tiang masjid,
kolah, air, macam-macam. Esok meja ni tak kurang daripada 10 tahun dah saya duk mengajar ni, ambil berkat esok. Gunting, kalau di Mekah gunting apa, langsir Kaabah. Oh ni pakai duk gunting ni. Dipanggil apa ni? Kain apa ni? Kain alas meja kan? Oh, berkat ni. Sebab kita dah baca Quran di sini, kita dah baca hadis, ribu-ribu hadis di sini. Dia ambil berkat mikrofon sebab dibuka ruang. Sebab itu Nabi, para sahabat tutup. Dan juga para ulama. Bila dibuka ruang, orang semua benda orang nak ambil berkat. Sebab itu yang kedua, kerana mengundang kepada syirik, penutupan pintu yang boleh mengundang kepada syirik. Okey, terus. Hal tersebut kerana pemberian kelonggaran untuk menggunakan tangkal daripada ayat-ayat Al-Quran membuka pintu kepada pergantungan benda-benda lain atas dasar percayaan tertentu. Pintu keburukan apabila dibuka sukar untuk ditutup. C. Pendedahan Al-Quran kepada bahan permainan. Kerana orang yang memakai tangkal daripada ayat-ayat Al-Quran itu akan membawanya sehingga ke dalam tandas, tempat-tempat najis, suatu melakukan khuluk hajat, baru junub, haid dan lain-lain. Kalau orang pakai tangkal, ada ayat Quran, rantai dan sebagainya, bila dia nak pergi ke tandas, ada tangkal tak? Dia tak tangkal, dia pakai ke? Jadi bawa ayat-ayat suci kepada tempat-tempat yang najis ataupun tempat-tempat yang kotor. Okey, terus. D. Pendedahan Al-Quran kepada bahan persendaan dan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan sebenar ia diturunkan. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya bertujuan untuk menjadi petunjuk kepada manusia dan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Ia tidak diturunkan untuk menjadi tangkal untuk digantung di leher kanak-kanak atau diletak pada tangan wanita. E. Melakukan jambi mentera. Jambi mentera yang biasa digunakan pada zaman jahiliah melibatkan perkataan dan kalimah yang diyakini boleh membendung berbagai-bagai bencana dan musibah, dan juga melibatkan penggunaan jin dan berbagai-bagai lafaz asing dan tidak difahami. Apabila Islam datang, ia membatalkan kesemua jambi tersebut. Dalam hadis riwayat Zainab radhiyallahu anha menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Inna ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun." Maksudnya, sesungguhnya jambi, tangkal dan ubat guna-guna adalah syirik. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwalata syirkun." Qala, "Qultu lima taqul?" "Hadha wallahi laqad kanat 'aini taqdhibu wa kuntu akhtalifu ila fulan min yahudi yarqini fa idza raqani sakanat." Faqala Abdullah, "Innama dhaka 'amalu syaitan كان ينقصها بيده فإذا رقاها كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما." Maksudnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jambi, tangkal dan ubat guna-guna adalah syirik." Isterinya berkata, "Kenapa anda menyatakan demikian kepadaku? Mataku sentiasa mengalirkan air mata apabila melihat sesuatu. Aku telah menemui seorang lelaki Yahudi. Apabila Yahudi tersebut menjambi, matanya kembali tenang." Abdullah berkata, "Itu adalah termasuk kerja syaitan." Beliau meniup dengan kedua-dua tangannya. Apabila beliau menjambi, syaitan menjauhi anda. Sebenarnya, cukup kepada anda mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. "Hilangkanlah penyakit, wahai Tuhan manusia. Sembuhkanlah, Engkau sahaja yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan sebenar melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak lagi mengundang sebarang penyakit." Jadi kita tengok dalam hadis ni, bila orang perempuan ni jumpa Yahudi sembuh, itu dalam bentuk sihir ya. Kalau sekarang ni orang apa jumpa bomo siang, Buddha dan sebagainya. Secara kebetulan, kadang-kadang sesuatu sakit, musibah yang dialami, pergi jumpa tok bomo siam sembuh. Allah Ta'ala nak test di kita punya iman, nak yakin kepada siapa. Dan yang melakukan yang si bomo itu sendiri, bila sembuh dia jadi istidraj. Apa maksud istidraj?
Istidrah apa yang kita sebut itu? Allah Ta'ala bagi sesuatu di dalam bentuk untuk menambah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nak bagi bertambah sesat. Dia rasa hebatnya dia ni, dia jampi-jampi jadi, dia nampak kekuatan itu datang daripada dia, penyembuh itu datang daripada dia, bukan daripada Allah. Alangkah baiknya kalau siapa-siapa yang ditimpa sesuatu musibah, kesakitan, Allah Ta'ala datangkan ujian sakit kepada dia, dia beramal dengan hadis yang Rasulullah ajar ni, minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang disebut azhibil ba'sa rabban nasi ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Eloklah kita beramal dengan doa ini, sebab doa ini diajar sendiri oleh Nabi SAW. Okey, terus. Jampi yang diharamkan ialah jampi yang mengandungi permohonan untuk mendapatkan pertolongan daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan perkataan yang bukan Arab. Ia berkemungkinan besar mengandungi kekufuran atau perkataan yang boleh menjerumuskan seseorang ke lembah syirik. Sebaliknya, jampi yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran tidak menjadi masalah mengamalkannya. Dalam hadis riwayat Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu menjelaskan, "Kunna narqi fil jahiliyyah, faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalika?" Faqala, "A'ridu 'alayya ruqakum, la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun." Maksudnya, kami menjampi pada zaman jahiliah. Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Tuan tentang jampi tersebut?" Baginda bersabda, "Bentangkan kepadaku jampi anda itu. Tidak menjadi masalah jampi yang tidak mengandungi syirik." Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, ulama berijma' tentang keharusan jampi apabila melibatkan 3 perkara, iaitu A. Hendaklah berdasarkan kalam Allah. Jadi jampi itu kita sebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim sebagai contoh kan. Kerana nama-nama Allah Ta'ala itu Asma'ul Husna. Jampi maknanya berdoa. Bila berdoa, memang disuruh kita masukkan nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan bagi Allah itu nama-nama yang indah-indah. Bila kamu nak berdoa, sertakanlah nama-nama tersebut. Jadi bila jampi adalah doa. Jadi masukkan nama-nama Allah. Yang ni salah satu daripada bentuk jampi yang diharuskan. Dan nama-nama Allah Ta'ala tu memang dapat difahami. Okey, yang kedua, hendaklah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya. Kadang-kadang tak bomoh ni dia baca, kita pun tak faham. Baca pula laju, dia seru apa pun kita tak tahu. Kita pun tak faham. Nak kata bahasa Arab, kita pun belajar bahasa Arab. Sebut bahasa Melayu, kita pun tak faham. Bahasa apa yang dia tuturkan? Kita takut dalam tuturan itu, sebutan kalimat-kalimat yang disebut itu seru jin, seru syaitan, seru makhluk-makhluk yang halus. Kalau tak faham macam tu, tak boleh lah. Maka tidak boleh kita menggunakan sesuatu yang tidak difahami. Okey, terus. Yang ketiga, hendaklah mengiktikadkan yang jampi itu tidak memberi kesan dengan sendiri, bahkan dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun jampi itu guna ayat Quran, guna nama-nama Allah Ta'ala sebagaimana yang disebutkan tadi, tapi kena ingat, bukan kerana ayat Quran tu, bukan kerana nama-nama yang disebut itu, tetapi yang memberi bekas adalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ayat-ayat yang kita jampi. Okey, terus. Melakukan sihir. Sihir melibatkan sejenis khayalan dan juga waham. Ada yang berbentuk azimat, ada yang berbentuk jampi, ikatan tali dan tiupan pada bahan tertentu. Ia menjadi sebahagian daripada syirik kerana mengandungi permohonan untuk mendapatkan pertolongan daripada jin, syaitan, bintang dan lain-lain. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Maksudnya, siapa yang mengikat satu ikatan kemudian meniup padanya, sesungguhnya dia telah melakukan sihir. Sesiapa yang melakukan sihir, sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Sesiapa yang menggantungkan sesuatu, akan diserahkan kepadanya urusannya. Menggantungkan sesuatu, dia pakai tangkal.
maka Allah Ta'ala serahkan urusan kepada tangkai yang dia gantung tu. Maknanya Allah Ta'ala tak tolong dia, tak bantu dia, tak bagi maknanya kesembuhan kepada dia, sebab pergantungan dia, kepercayaan dia kepada tangkal, bukan kepada Allah. Okey, terus. Mengamalkan sihir termasuk ke dalam dosa besar dalam Islam dan juga dalam agama samawi yang lain. Dalam Al-Quran menjelaskan, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Maksudnya, dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya dia menelan segala benda-benda sihir yang mereka lakukan. Kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir, sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan di mana sahaja dia berada. Kan ahli sihir Firaun ni dia lontar apa? Tali kan? Tali tu jadi ular. Ular tu tipu je, gambaran je, khayalan, bukan ular betul. Kan ketika orang putih mau ada buat kan, campak jadi burung, sapu tangan tu jadi burung pati, jadi arnab kan, tipu semua tu. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, benda tu bukan betul khayalan daripada pandangan manusia. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin." Maksudnya, setelah mereka campakkan benda-benda itu, Nabi Musa berkata, apa yang kamu datangkan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya dengan mukjizat yang dikurniakannya kepadaku. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan. Kebanyakan tokoh salaf berpendapat orang yang mengamalkan sihir adalah kafir. Sihir itu satu kekufuran. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Ahmad. Sebahagian daripada sahabat berpendapat balasan orang yang melakukan sihir hendaklah dipancung lehernya dengan pedang. Dalam hadis riwayat Bujahalah bin Abdah radhiyallahu anhu menjelaskan, kata Amr radhiyallahu anhu, an uqtulu kull sahirin wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahirin. Maksudnya, Umar bin Al-Khattab menulis kepada kami, anda hendaklah membunuh ahli sihir, lelaki dan juga perempuan, katanya. Lalu kami membunuh 3 orang ahli sihir. Jadi sawahir mufrad musanna jamak. Jamak apa? Taksir. Kita baca sawahir bagi apa? Sebab jadi yakni ismul ladzi la yansarif. Jadi kita baca sawahir masajid, wazan mafa'in. Jadi ismul ladzi la yansarif, walaupun dia jadi mudhafun ilaih, tidak boleh dibaca dengan baris bawah. Okey, terus. Sesetengah ulama berpendapat orang yang menggunakan perkara yang mengkufurkan dalam amalan sihirnya, dia dikira kufur. Jika tidak, dia hanya fasik sahaja. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.